Tambah 3. Tambah 3. Masa tu kita okey lagi. 6 nak pergi 9, berapa pola dia? Tambah 3. Tambah 3. 9 pergi pada 10, 1. tambah dengan 1. Jadi awak kena buat sampai hujung. Jangan tengok depan saja. Sampai hujung. Jadi kita dapati dia tidak mempunyai nilai D yang sama. Dia tak ada nilai common different. Jadi dia bukan janjang aritmetik. Manakala contoh yang di bawah ni kalau Mama Z buat, beza di situ adalah tambah 0.5. 1 sehingga 1.5 ni adalah positif 0.5. Jadi kita simpulkan bahawa nilai D untuk contoh yang kedua tu kan, nilai D dia adalah 0.5, maka dia adalah janjang aritmetik. Okey, boleh untuk pengenalan ni? Boleh. Boleh. Yang pengenalan Mama Z bagi ni penting. Okey, Mama Z buat 2 contoh. 2 contoh saja. Kalau nak pergi lagi soalan lain, boleh. Okey, Mama Z pergi kepada contoh yang lain. Okey, kita buat kotak macam ni. So, nak ulang kaji nanti senang. Okey. Yang seterusnya. Tak apalah, guna bawah dulu. Okey. Contohnya, hari tu Mediana dah terang dah. Okey, dah terang. Katakan kita ada, Mama Z senaraikan dahulu, 3, 6, 9, 12. Okey, kemudian Mama Z buat dot. 3 butir saja. Okey, 3 butir saja dot tu. Okey. Ni soal yang kedua, ulang kaji yang kedua. So yang pertama, awak dah tengok dah soalan tu? Okey, perhatikan betul-betul soalan ni, perhatikan betul-betul. Ready? Mama Z nak padam nombor ni. Mama Z nak padam nombor ni. Padam. Okey, Mama Z nak padam. So, pelajar kata nampak lagi. Okey, tak apa. Kita padam kotak ni. Tak nampak dah lah. Tapi masa Mama Z buat tadi, awak nampak dah kan? Dia adalah janjang aritmetik kan? Dia adalah janjang aritmetik. Ni Mama Z tutup dah ni. Nampak juga 3 tu. Okey, kemudian dengar betul-betul arah medium. Sebutan yang ketiga adalah 9. Ya, 9. Okey. Sebutan yang keempat adalah 12. Okey, soalan Mama Z. Boleh tak kita cari nilai D? Boleh. Walaupun dia tak bagi yang hitam ni. Boleh tak cari nilai D? Dia tak bagi ni. Oh, hitam 2 ni kita tak tahu. Dia bagi 9 dengan 12. Boleh tak cari D? Boleh. Okey, macam mana nak cari nilai D? 12 tolak 9. P4 tolak T3. P4 tolak T3, 12 tolak 9 sama dengan 3. Okey. Ada soalan? Ada soalan untuk tu? Ada. Tak ada. Jadi contohnya, kalau Mama Z masih lagi rujuk contoh ni, boleh tak Mama Z cari sebutan yang pertama? Boleh. Boleh tak cari sebutan yang kedua? Boleh. Okey, kita terang. Macam mana nak cari sebutan kedua dulu? 9 tolak 3. So, sebutan yang kedua adalah, kita tahu dah nombor sebelumnya adalah 9. Betul? Kita tolak nombor beza sepunyanya 3. So, kita dapati sebutan yang kedua tu adalah
6. Jadi kita boleh reka soalan. Dan sebutan yang pertama pula ialah 6 tolak 3, kita dapat 3. Jadi kita dapat balik yang Mama Z tudung dengan wanita tadi tu dapat semula. Boleh? Boleh. Okey. So katakan pelajar dia nak buat cara pelik. Jangan sebab soalan ni mudah telajuk. Tak nak guna kalkulator juga kan? Mata mama tekan kalkulator. Tak payah tekan kalkulator sebab dia bagi sebutan yang berturutan. Okey, dia bagi yang ketiga dengan yang keempat. Guna terus. Yang Media Ana buat tu sebab dia bagi sebutan yang jauh. Sebutan yang kedua. Sebutan yang kelima. Okey, yang kita buat latihan delta tu kalau ingat lagi, sebutan pertama tak tahu. Sebutan yang kedua tak tahu. Mana? Tak ingat dah soalan dia. Saya buat dulu bilangan dia. Okey, yang contoh Media Ana buat tu dalam delta tu ialah kita tahu nilai yang ini, kita tahu nilai yang ini. Jadi kita tak boleh nak agak nilai D dia apa. Tapi untuk soalan ni tadi ni, sebab nombornya kiri kanan, terus kita boleh cari nilai D. Bila dapat nilai D, kita boleh cari T1, T2 dengan mudah. Okey. Kalau kes yang duduk jauh-jauh ni, yang inilah yang Media Ana guna kalkulator. Boleh? Okey, selesai. Seterusnya, kita pergi kepada okey. Terang dah, tapi nak terang lagi sekali. Okey. Nak tulis mana? Sini pula. Okey. Mama Z buat dahulu. Nombor dia, contoh kita buat contoh. Contoh tadi juga, jangan pergi contoh lain-lain. 3, 6, 9, rahsia. Gitu, contoh. Okey, contoh. Kemudian dia memang janjang aritmetik kan kat sekarang ni? Ya. Okey, so dia sekarang janjang aritmetik. Mama Z nak tutup nilai. Mama Z nak tutup nilai. Okey, Mama Z nak tutup. Mama Z nak tutup. Okey, tapi bila Mama Z tutup, dia akan jadi macam ni lah. Sebutan yang kedua adalah 9, betul? Sebutan yang kedua adalah, adalah 6. Sebutan yang ketiga adalah 9. Cuba cari sebutan yang ke-10. Kita nak cari sebutan yang ke-10. Lagu mana nak buat? 3 bola. Kira dengan tangan ke? Gana? Pakai formula kan? Pakai formula. Okey, Tn sama dengan so nombor kalau dia kita tangan. pakai formula Tn sama dengan A tambah dengan N tolak 1D. Ni. Formula ni salin di tempat lain. Salin, so nanti nak exam nanti kena ingat balik ni. Okey, so sekarang ni masalah kita ada tak nilai D? Kita boleh tahu tak nilai D? boleh. Ni. 6 dengan 9 ni akan bagi maklumat D. Tubik sendiri.
Dan kita akhirnya boleh dapat nilai A. Okay, kita boleh dapat nilai A. Okay, kalau ada siapa tak tahu macam mana dapat nilai D, royak tanya deh. Tanya. Okay, jadi oleh kerana kita mencari sebutan yang ke-10, A kita tadi adalah 3, betul? Tambah dengan 9. Sebab Mama ganti N dengan 10. D kita berapa? 3. Jadi kita ada 3 tambah 27. Jawapannya adalah 10. 30. 30. Ya, 30. 30. 30. Lapar tak makan. Saya tunggu Uncle pergi beli tu canai tak balik-balik ni. Sebab kalau saya tak ngajar ni, saya ikut sekali jalan ni. Tapi saya kata tak apa, pergi-pergi bawa anak. Saya ada kerja, saya kata. Okey. Boleh? Mama Z buat dalam bentuk nombor, tak buat bentuk ayat lah. Kejap ni. Nanti kalau awak nak masuk U kan, nak masuk U, Mama Z dah ada link ni dengan Universiti ni, Mama Z dah ada nombor dekan. Ni, ada sini awak masuk sini. Orang lain belajar 4 tahun. Dia masuk sini, dia belajar tak sampai 4 tahun, 3 tahun je. Dan dia dah buat praktikal dah. Senior masih dekat U lagi. Lepas tu dapat beasiswa. Dapat pula duit poket. Comel sini. Tahun depan. Mama ingatkan. Ada pelajar nak masuk. Okey. Mama teruskan. Okey, baru Mama dah share 3. Okey, lagi. Seterusnya. Okey, kita buat mudah-mudah je nanti dah. Okey. So, setakat yang ni cukup dah untuk janjang geometri. Janjang aritmetik. Mama Z nak buat janjang geometri pula. Sebab kita tak boleh tanya soalan yang pelik-pelik sebab tu nanti, sebab Mama Z royak dah, soalan akan keluar C1 dengan C2 saja. Dia asas. Kalau nak keluar yang tinggi-tinggi nanti boleh kita buat ulang kaji sekejap lagi. Yang ni kita buat yang asas dulu. Apa yang boleh ditanya dalam C1 dengan C2. Nak buat lagi nanti kita pun habis dulu janjang geometri pula. Okey. Sebab soalan ni keluar apa soalan? Ingat tak berapa soalan? Soalan bab 3? 5 soalan saja. Okey, Mama Z nak buat pula intro untuk JG. Okey, janjang geometri. Supaya awak jangan tembok. Ulang kaji ni kena buat molek. Semalam pelajar KMPK rupanya dah buat UPS malam. Mama tak sempat lagi nak ajar dia. Tapi Mama dah bagi video dalam Telegram tu kat dia. Awak tengok orang luar. Dapat video Mama Z terus tengok. Anak buah Mama duk tengok, tak ada orang tengok lagi. Berapa belah orang baru tengok. Yang Perak tu, UPS 1 dia dapat 4/13. Dia hantar WhatsApp kat Mama Z. Mama, thank you. Sangat membantu video Mama. I dapat 12, dah meningkat. Terkedu Mama. Pelajar lain tengok video Mama. Pelajar Mama sibuk sikit. Mama husnuzon. Nanti tengok malam ni tengok. Janji tak? Video yang dekat Telegram tu. Yang Mama buat ulang kaji set 1. Sangat penting. Pelajar Perak tengok tanpa Mama terang, dia dah dapat 12. Dia kena tengok dan Mama terang baru dia okey. Okey, tengok seterusnya. Katakanlah Mama senaraikan dulu. Kita belajar daripada benda yang realiti dah. 2
4, 8, 16, ... Kalau awak tengok susunan yang Mama buat ni, awak nampak tak dia ni geometri? Nampak. Kena proses, kena ada yang kena nampak. Kalau yang tengok tak ada geometri pun Mama nombor belakang. Tak boleh gitu anak-anak weh. Dia kena tengok tahu dah lah JG. Kena gitu. Okey, katakanlah Mama akan selindung sebab soalan dia tak akan bagi tahu semua nilai. Mama sekarang ni baik. Sebutan pertama 2. Sebutan kedua 4. Sebutan ketiga 8. Sebutan keempat 16. Bila soalan exam, kita tak ada masa nak tanya panjang-panjang. Okey? So caranya ialah kita akan bagi 2 nilai saja. 2 nilai saja. Okey? Iaitu contohnya Mama akan tutup nilai ni. Tutup. Okey, kali ni Mama tak nak tutup lah. Nilai A nak buka lah, nak buka. Okey. Mama nak tutup nilai ni. Mama nak tutup nilai ni. Anggap tutup ni, anggap tutup ni. Okey. So maklumat yang Mama bagi sekarang ialah sebutan yang ketiga, betul? Sebutan yang ketiga berapa? 8. 8. Okey, sebutan ketiga 8. Apa lagi maklumat yang Mama bagi? T1. T1. Betul. T1 betul. Nama glamournya adalah A, betul? A adalah 2. Ni wak lolok tak nampak. Wak lolok tak nampak. Okey. So untuk kali ni Mama nak terang sebutan yang ketiga adalah 8, sebutan pertama ataupun T1 adalah 2. Boleh tak awak cari nisbah sepunya? Boleh. Boleh. Macam mana kita nak cari nisbah sepunya? R sama dengan T2 per T1. T2 per dengan T1. Okey, sekarang kita ada ke belum T2? Tak ada. Tak ada. Jangan kata nampak Mama royak dah. Jangan ngitar dah. Jangan ngitar ni lalik belakang. T2 macam mana kita nak cari? T3 per T2. T3 per T2. So kita buat yang ini per dengan yang ini, betul? Betul. So Mama buat gini ya. Sama dengan T3 per dengan T2. Okey, Mama buat gitu. Okey, so sekarang ni nilai T2 4. Jangan ngita. Ya Allah. Ngita pula dah. Okey, nilai T2 Tak tahu. Ganti dengan X. gini. Kita kan ada rumah lah Mama pun. Kita overthinking. Tengok kadang-kadang kita overthinking sebab Mama dalam proses nak bagi ilmu dengan nak buat soalan, nak reka tu kan payah juga. Okey, kita ada rumus. Rumus dia ingat tak? Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Okey, tulis rumus ni dekat kertas kotor lain nanti nak guna. Rumus ni patut Ana tadi sekali lagi. Ni. Tulis 2 dah rumus Mama suruh tulis. Exam nanti nak rujuk terus. Sebab kita soalan objektif. Okey, kan senang guna rumus ni. Dia nak nilai R. Okey, jadi Mama ambil maklumat T ketiga. So kalau Mama Z ganti T3 sama dengan A, tahu tak A? Tahu dah. 2. R kuasa 2. R kuasa 2 dan jawapan kita tahu dah T3 tu adalah 8. Okey. Jadi R kuasa 2 sama dengan 4. Okey. R kita adalah 2.
Mula-mula tambah tolak 2 kan? Betul? Ataupun 2 saja? Tambah tolak. Tambah tolak 2. Tapi kalau kita tengok balik soalan kita, kalau 2, kalau kita darab dengan 2, nombor selepasnya kita dapat 4. Betul? Kalau awak darab dengan negatif 2, dapat tak 4? Tak dapat. Tak dapat. Nanti awak dapat negatif 4 kan? Jadi apabila awak test nilai ni, okey, maka awak tahulah bahawa nilai R-nya adalah 2. Okey, boleh terima? Mama, dia kena tunjuk ke yang kita test nombor tu positif ke negatif? Oh tak payah, ni soalan objektif kan? Dalam pilihan jawapan tu nanti. Okey, dalam pilihan jawapan tu nanti, sebenarnya awak boleh try and error dah nanti. Okey, awak boleh try dah nanti. Dan nilai dalam pilihan jawapan nanti dia akan tulis so je. Dia tak akan tulis tambah tolak 2, tak kira. Boleh? Yang tanya tu betul, maksud dia betul. Okey, cuma Mama Z nak bagi tahu macam mana kita nak pastikan dia tu positif ke negatif. Kita kena kaji balik. Lepas tu contohnya kalau awak darab 4 dengan 2 sini ni, nombor kat belakangnya dapat 8. Kan? Kalaulah awak memilih, contohnya awak memilih R tu sama dengan if, Mama buat sini, if R sama dengan negatif 2. Susunan awak akan jadi 2, negatif 4, 8, negatif 16, betul? Sedangkan soalan awak bukan begitu. Soalan awak semuanya positif. Ni. Tak sama. Jadi awak kena pilih positif 2. Boleh? Boleh. Okey, Mama Z pergi pada soalan seterusnya. Oh, anak saya dah balik. Ya, basic. Dengar ni abang rayak. Hello abang. Hello, Abang. Hi sister. Hi, sister. Sini. Cepat. Hi. Hi. Nama saya? Adik. Bukan nama saya. Cepat. Nama saya? Adili. Adeline. Okey, soalan seterusnya. Mama Z pergi kepada janjan geometri lagi Janjan geometri lagi. Okey. Kita bagi yang kita dah belajar. Kita dah belajar. Kalau ready tengok Kalau kecil sangat bagi tahu sebab saya tak tengok paparan, saya tak buka laptop satu lagi. Okey, katakan sekarang Mama Z ada nombor yang sama Mama Z guna. 2, 4, 8, 16. Tugasan kita yang pertama. Cari general terms. Okay, cari general term untuk jujukan ini. Okey. Cuba awak teka agak-agak jujukan ni aritmetik ke geometri? Geometri. Dia adalah geometri. Jadi apabila awak nak cari, nak cari general terms, awak kena pinjam sama ada rumus yang ini kalau dia aritmetik atau rumus yang ini kalau dia geometri. Okey, so kita akan guna rumus Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Nilai N kita tak ada sebab kita nak cari. Okey, sekarang ni pelajar ganti nilai A dengan 2. Nilai R dengan 2. N tolak 1. Ini tugasan kita dah ni. So 2 ni sebenarnya 2 kuasa 1. Jadi apabila base dia sama, hubungan darab, kuasanya Mama Z akan tambah. Okey, kita tengok apa yang jadi. 2
2 kuasa N. Jadi Tn sama dengan 2 kuasa N ni adalah general terms untuk sequence yang berwarna hijau. Okey, untuk sequence yang berwarna hijau. Boleh? Boleh. Boleh. So nanti masa awak pilih jawapan, pilih molek-molek sebab masa awak buat tugasan, 2 kuasa N ni awak salah tulis. Ramai yang salah tulis 2 kuasa N. Dia buat 2N. Jadi masa pilih jawapan, buka mata luar-luar, zoom. Okay? Zoom screen handphone. Supaya awak nampak jelas pilihan jawapan tu. Okay? Kalau kuasa, biar dia bertenggek sikit. Okay. So, ini adalah soalan janjang geometri juga. Cuma, soalan yang sama, cara Mama Z tanya tu berbeza. Okay? Sebab kita tak payah pergi contoh yang pelik-pelik kalau kita nak faham konsep. Okay, kita buat latihan ekstra untuk bab 3. Okay, latihan ekstra untuk bab 3. Sekejap. Madam, Ya. nak tanya R tu ambil kat mana? Oh, okey. R tadi ulang kaji hok Mama Z tulis tadi mana? Ni. Tepi tu. Ni. R sama dengan T2 per dengan T1 umur dia. Ataupun R sama dengan T3 per T2. Tadi Mama Z tulis, lepas tu Mama Z padas sebab tak jadi nak guna. Okay, Mama Z highlight. Ni R. Kena tanya. Kalau ada benda-benda hok tak payah tanya. Jangan risau sebab mungkin orang lain pun tak payah juga. Buat dia yang ambil hati. Ambil hati si Mama tu. Tak makan lagi. Okay. So, teori Mama Z dah bagi. Okay. So, katakan Mama Z pergi kepada yang lain. Okay. Pergi kepada yang lain. Kita buat contoh dan Mama Z randomly. Okay. Randomly tak bagi tahu apa nama ni? Jenis Mama Z tak bagi tahu jenisnya kecuali dalam soalan. Okey, contohnya kena guna pewarna hitam, comel pula warna hitam ni. Okey. Dia kena nulis comel-comel, umur cuti ni kan dia lain. Okey. Mama Z ada general term Tn sama dengan 2n tambah 5. Mama Z bagi general terms. Okey. So sekarang ni Mama Z tak bagi tahu dia ni adalah janjang jenis apa. Tak bagi tahu. Boleh tak awak cari dekat Mama Z sebutan pertama? Macam mana Mama Z nak dapatkan sebutan yang 5. pertama? Satu. Mama Z kena ganti N dengan 1. 1. Sama dengan 2 darab 1 tambah 5. Betul? Betul. Jadi sebutan pertamanya ialah 7. 7. Mama Z, jangan tanya aritmetik ke geometri Mama. Mama tak bagi tahu. Okay, soalan ni general. Okey, sekarang Mama Z nak sebutan yang kedua. Sama dengan 2. 2 darab 2 tambah 5 dapat 9. Okey, kita terasa lagi. Kau tak percaya, terasa lagi. 2 darab 3 tambah 5. Berapa? 11. 11. Okey. Susunan yang Mama Z beri ni, Mama Z akan senaraikan seperti contoh sebelum ni. Okey, sebutan pertamanya 7. Sebutan kedua 9. 9. Semasa awak senarai ni, awak terfikir tak dia janjang jenis apa? Aritmetik.
Okey, masa awak senaraikan tu awak dapat detect. Oh, aritmetik rupanya. Jadi Mama Z not teka. Apakah sebutan yang keempat? Toksir dah masuk dalam rumus. 13. Apakah sebutan yang kelima? 15. Jadi kita boleh teka dah. Takkan nak kira lagi mata mama tipak sama dengan cilip. Takkan nak kira lagi. So daripada maklumat tu kita boleh skip lah. Boleh skip jalan kerja dan kita boleh cari sebutan yang seterusnya dengan membuat 11 tambah dengan 2 dapat 13. 13 tambah 2 dapat 15. Jadi proses yang Mama Z buat ni namanya menyenaraikan jujukan daripada general terms. Dan kebetulan bila kita buat general term tu, kita tukar dia kepada senarai begini, kita dapati dia adalah jenis janjang aritmetik. Boleh? Tak payah tanya, jangan malu. Berapa orang dah ada tu? Cuba tengok dekat senarai tu. Mama Z malah nak buka kawasan tu. 52. 52 orang. Ramai. 51 tolak mama. Tolak mama seorang. 51. Dia malam ni dekat-dekat nak exam tu, Mama. Oh, Mama, tak sebab kelas dah kau? Tak ada dah lah, boh. Nak mula dah ujian, baru nak buat latihan sama-sama. Tak ada. Jadi masa ni lah kita nak ulang kaji ni. Mama buat ulang kaji sungguh-sungguh. Nanti awak start tengok ni. Okey. So, Mama Z nak bagi tinggi sikit lagi. Kita takutlah soalan tu bit hot tinggi sikit. Namun Mama ajar senang. Keluar susah, dia mari rumah Mama, ya bom rumah Mama. Bolehlah pelajar ye backing. Okey, tengok Mama Z bagi rumus untuk hasil tambah. Okey, rumus untuk hasil tambah. Gana nak buat rumus SN. Bukan nak reka soalan. Tahu SN. Mana nak reka ni supaya dia kena dengan janjang tu. Saya tak bawa balik pula buku. Jangan saya balik buku Sat. Janjang. Tak boleh reka soalan kalau SN. Dia tinggi sikit dah. Mana SN? Buku ada sama dekat meja Mama ni. Kadang-kadang tak hati pada buku. Sekejap. 1 minute. Aduh, tak jumpa. Okey, Mama nak buat SN untuk aritmetik dulu. Dia kalau kadang-kadang idea tu mari cepat, kadang-kadang mari lambat. Sebab soalan ni dah tak keluar exam final, jadi kita nak rujuk buku rujukan tu memang agak payah dah lah. Dan buku rujukan pula, contoh soalan tu tak berapa ada. Yang ada ni geometri saja. Okey. Sekejap kita reka sama-sama kita reka. Okey, sekejap Mama reka. Okey, kita akan rujuk contoh ini. Dalam mereka ni kita akan rujuk contoh ni Okey, harap boleh membantu. Okey, boleh tak awak senaraikan S1? S1 dia berapa? Boleh tak? Okay, kalau tak boleh, dia tu tak boleh kot skala. Sekejap Formula ke kan?
S1 tu maksudnya kita ada satu nombor, kita tambah dapat dirinya sendiri. Semula kan? Mungkin tak faham maksud kot. Okey, Mama guna pen besar sikit. Okey. S1 adalah T1. Jadi sama dengan 7. Boleh? Kita rujuk contoh ni. Okey, apakah maksud S2? T1 T2. tambah T2 sama dengan 16. Okey, kena tahu juga ni. S3 bermaksud hasil tambah 3 sebutan. T1 tambah T2 tambah T3. Dapat berapa? Berapa? 27. 27. Kita tambah tu 7 tambah 9, kita dah dapat 16. 16 tambah lagi 11. Dapat 27. Kalau Mama Z teruskan, T4 sama dengan S4 sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Jawapan tadi tu Mama Z tambah lagi dengan 13. Dapat dengan 40. 40. Okey. So, SN ini bermaksud Mama Z kena buat susunan nombor ni. Susunan nombor ni Mama Z kena buat general terms untuk dia. General terms untuk dia. Iaitu Mama Z ada nombor yang pertama ialah 7. Yang kedua 16. Yang ketiga 27. Yang keempat 40. Mama kena cari rumus khas untuk hot ni. Iaitu Mama Z terfikir tadi terlama nak cari. Kalau kita tak ada contoh yang dah siap, benda ni ambil masa untuk cari. Sebab bila kita tengok dia bukannya janja aritmetik ke, kan? Dia tak sama kan? 16 tolak 7, dapat berapa? 9. 27 tolak 16. Dapat berapa? 11. Okay, sebab kita, ni Mama Z bagi lebih sikit lah. Lebih sikit sebab Mama Z nak tunjukkan bahawa susah nak reka soalan ni. Mula-mula yang ini beza dia 9. Beza yang ini 11. Beza yang ini 13. 13. Jadi apabila Mama Z nak buat SN ni, Mama Z kena fikir panjang-panjang, kena reka. Contoh dia. 7 1. Tak boleh nak reka. Tak kreatif. Contoh. 7N tambah 9. Contoh sahaja. Kita tera, betul ke salah Mama Z? Okey, kita berganti. Dengan contoh dia. Kita try. S1 sama dengan 7 tambah 9 dapat 16. Betul ke sebutan pertama 16? Hello. Salah. Jadi benda ni tak boleh reka. Tak boleh reka, tapi nak dapatkannya Mama Z dah bagi idea. Okay, dah bagi idea. Dia sebenarnya dia macam something yang kena, okay, yang dalam sikit lah, tapi dia tak akan keluar exam untuk awak lah. Untuk yang awak, dia dah bagi siap-siap. Okay, dia dah bagi siap-siap nilai SN. Okay, Mama Z pada yang ni nak reka tu Okay, so katakanlah Mama Z ada. Okay, bagi seminit Mama Z belik buku satu lagi boleh?
Boleh Mama. Boleh. Nak rekod eh? Dulu-dulu glamour soalan ni. Okey. So Mama Z guna satu contoh. Okey, guna satu contoh. Okey. Iaitu Sn sama dengan negatif n kuasa 2 tambah dengan 7n. Okey, Mama Z guna contoh yang dah siap. Supaya kita tak perlu nak reka, sebab bila kita reka nanti salah. Sebab dia agak panjang tu, kalau Mama Z buat tadi panjang jalan kerja dia. Okey. Kita ulang benda yang sama saja deh. Macam mana Mama Z nak dapatkan nilai sebutan yang pertama? Cuba guna yang Mama Z ajar tadi tu. S2 tolak S1. Tu. Sebutan pertama S1. ni. Pasal tak? S1. T1. Jangan buat susah-susah. Mama Z dah ajar yang warna hijau ni. S1 bermaksud sebutan yang pertama tu tambah dengan dia sendiri. Okay? So, kat sini, macam mana nak cari nilai A, Mama Z akan ganti N ni dengan 1 sama dengan negatif 1 kuasa 2 tambah dengan 7 darab 1. Okey, berapa sebutan yang pertama? Jom. Apa? Tekan kalkulator molek. Jawapannya 6, betul? Betul. Tekan molek. Jangan negatif tu kena ejah molek. Negatif tu berada di luar kurungan. Boleh ke? Boleh. Tok Pihak tanya, dia ada kaitan dengan yang hijau. Cuma yang hijau tu Mama Z tak sempat nak fikir dia punya formula. Ada. Take time sikit. Jadi Mama Z guna contoh soalan yang dah ada. Daripada contoh soalan tu, kita dapat nilai A dia adalah 6. Okey. Boleh tak Mama Z nak tahu nilai S2? Boleh. S2 sama dengan 1 tambah 3. negatif Negatif 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 tambah dengan 14. Sama dengan 10. Boleh? Okey, kita tengok yang hijau. Apakah maksud S2? T1 tambah T2. S2 adalah, okey, nombor 10 ni, 6 ini nama lainnya adalah S1 atau nama manjanya ialah A atau nama manjanya ialah T1. Panjang ni. S2 pula bermaksud T1 tambah T2 dan kita kira tadi dapat 10. Boleh tak Mama Z dapatkan nilai sebutan yang kedua? Boleh. Okey, berapakah nilai T2? 4. 10 tolak 6 dapat 4. Okey. Boleh ke? Dapatkah yang Mama Z nak sampaikan ni? 4. Dapat. Okey, seterusnya. Mama Z ada nombor 4 dan ada nombor 6. Boleh tak cari nilai D?
Boleh. Berapa D? Negatif 2. 2. 4 tolak 6. 6. Negatif 2. 2. Boleh? Boleh. Okey, soalannya. Benda-benda ni benda kena ada dalam minda. Okey, soalannya. Cuba awak cari sebutan yang ke-10. Okey. Perjalanannya sangat jauh tu. Okey, T10 masuk dalam rumus. Nak guna rumus mana? S10 tolak S9 kan? Tak, kalau nak guna rumus biasa. Sebab ada pelajar dia tak boleh tu S10 tolak S9. Okay. Ada yang tak boleh. N tolak 1. N A tolak D tu kan? Tn sama dengan A tambah Tambah N tolak 1 D. D. Mama Z buat latihan ni kiranya untuk yang kiranya paling lekeh awak kena fikir yang ini. Kalau siapa yang advance dia sebenarnya dia dah tahu dah. S10 tolak S9. Cuma risau kot yang tak tahu. Okey, so sekarang ni Mama Z ganti N dengan 10. N dengan 10. So kita ganti N dengan 10. Jadi T10 A kita tadi 6 tambah dengan 9. D kita negatif 2. Okey. So dapat jawapannya Negatif 8. negatif 8. Jadi kalau awak dapat soalan ni, kalau nak cepat, awak ikut yang kawan kata tadi. Okay, kalau awak sanggup buat macam Mama Z ni, boleh. Okay, daripada langsung tak tahu, tak apalah, tahu cara ni pun okey dah. So, kita dah share soalan. Pergi lagi. Okey kan kalau bab 3 dulu hari ni? Okey je. Bab 4 hari Ahad. Tak cuti dah hari Ahad, nama kau ingat cuti pula. Okey, seterusnya. Okey, tinggi sedikit. Okey, dia tinggi sedikit. Okey, mana Mama Z guna TN tadi? Okey, Mama Z buat sini lah. Okey, kita buat kat sini, kita guna pen warna lain pula. Okey. Contoh seterusnya, TN sama dengan 2N tambah 5. Okey, maklumat pertama Mama Z bagi. Okey, maklumat yang kedua, T4 tambah T5 sama dengan 28. Okey, Mama Z bagi dua maklumat. Mama Z bagi TN dengan maklumat hasil tambah. Okey, hasil tambah T4 tambah T5, 28. Okey. Soalannya, bagi jawapan pula. Mentah-mentah. TN sama dengan, Mama Z nak tutup sekejap ni. TN sama dengan 2N tambah dengan, okey, yang ni Mama Z nak tutup, Mama Z nak tukar huruf K. Sebab nak tiru soalan sebelah sebenarnya. Nak tiru soalan sebelah, tapi dalam masa yang sama, Mama Z nak guna contoh sana dan nak tahu nilai K. Boleh ke soalan baru ni? Faham ke maksudnya? Faham. Okey. So, Mama Z refer soalan sebelah, tapi nak tukar nombor 5 tu jadi K. Okey. So, sekarang ni, bila kita nak dapatkan nilai K, jadi soalannya macam ni lah. TN sama dengan 2N tambah dengan K.
Hasil tambah sebutan yang keempat tambah sebutan yang kelima adalah 28. Macam mana Mama Z tahu? Mama Z tambah tu. Yang dalam kotak tu. Tu cara kita nak buat soalan sebenarnya. So macam mana nak dapatkan nilai K? Walaupun jawapannya awak dah tahu K tu 5. Macam mana nak dapat jawapan K tu 5? Okay, ready? Yes. Boleh ke tak ni? Boleh. Ke tak boleh? Okay, Mama Z buat warna kuning dulu. Warna kuning Okay, ganti dalam rumus. Ganti dalam rumus. Okay, yang pertama. T4 sama dengan 8 tambah K. 8 tambah K. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya T5 sama dengan 10 tambah K. 10 tambah K. 10 tambah K. Gitu idea Mama nak share tu gitu. Ada tak orang tak boleh? Royak, tak boleh royak, kita discuss. Sebab benda ni kita kena discuss supaya pelajar tak sorang-sorang lah nanti nak jawab. Dia ingat dia Mama pernah bincang gini. Okay, so dia kata hasil tambah. Jadi bila hasil tambah, Mama Z akan tambahlah. T4 kita ialah 8 tambah K. Tambah dengan T5, 10 tambah K dan jawapannya 28. 2K tambah 18 sama dengan 28. 2K sama dengan 10. K sama dengan 5. Okey, Mama Z buka pada soalan. Kita buka pada soalan. Ada tak nak tanya? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, kemudian seterusnya. Okey, seterusnya Mama Z bagi contoh. Okey, dekat sinilah tulis dekat janjang geometri ni. Okey, janjang geometri. Contoh Tadi Mama Z guna soalan 2, 4, 8, 16. Okey, yang tadi juga Mama Z nak suruh awak cari sebutan yang ke-20. Macam mana nak buat? Okey, nak guna rumus mana? 2 kuasa N je kan? Tu. Kita nak guna rumus mana? AR N tolak 1. Kita akan guna rumus Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Dia nak cari sebutan yang ke-20. Kita akan ganti N dengan 20. A kita 2. You are looking for your phone. Yeah. Where you put your phone? Anak saya duk cari telefon dia. Dia kecil putih dengan saya. Dia berapa? 2. 2. N berapa? 20 tolak 1. Tinggal lagi 19. 19. Okey. Jadi bila kita tekan kalkulator, dia akan jadi 2 kuasa 20 lah kan? Ui, besarnya nilai. 2 kuasa 20. So, jawapan kita ialah sebutan yang ke-20 ialah 1048
576. 6. Okey. Boleh ke? Boleh. Boleh. Ni contoh kalau untuk geometri lah. Okey, kita pergi lagi. Okey, kita pergi lagi contoh janja geometri. Saya pusing sikit soalan. Okey, pusing sikit soalan. Iaitu saya ada nombor 2. Saya ada nombor 4. Kemudian saya ada X. Lepas tu saya ada nombor 16. Okey. Saya senaraikan nombor tu. Okey, kemudian kita bagi tahu dah jujukan ini adalah jenis janjang geometri. Boleh tak awak cari nilai X? Boleh. Lagu mana nak cari nilai X? T2 per T1 sama dengan T3 per T2. Ni. Sebab kita akan pergi pada yang susah, betul tak? Sebenarnya ni sebutan yang keberapa? 3. 3. Kita tak payah guna. Tadi kita dah pernah buat macam tu, tapi kita dah padam. Kita betulkan tadi. Kita dah padam. Lepas tu, kita tukar cara lain. Mama kata, ada cara lain nak tahu nombor, macam mana nak cari nombor 4 tu tadi. Ingat tak? Jadi, kalau ada soalan spesifik, dia tanya nilai ini, okey? Ataupun, betul pelajar yang awak kata tadi, Pak Ih ke cakap tadi ya? Betul. Pak I punya betul, yang Mama Z punya betul. Okey, yang Pak I masukkan tadi, step yang pertama, daripada 2 bacaan depan ni, dia dah dapat nilai R adalah 4 per dengan 2. Jadi, dia dah tahu R dia sama dengan 2. Jadi, okey, selepas step yang itu, dia kena sambung sikit lagi. Nilai X ini bersamaan dengan, kita ambil nombor 4, kita darab dengan 2. Sebab kita akan darab dengan R, betul? Nombor 4 yang depan ni, kita darab dengan R, dapat nombor X. So, kita dapatlah nombornya 8. Yang ni step pertama. Kalau kita ada 2 nilai yang rapat-rapat. Okey? Kalau kita ada nilai yang tidak rapat, kita guna kaedah yang kedua. Mama Z ajar dua-dua lah. Yang kedua iaitu kita tahu nilai X itu adalah sebutan yang ketiga. Jadi T3 sama dengan A R 3 tolak 1. 2. So kita dapat juga jawapannya 8. Pelajar nampak macam pendek jalan kerja ni, sebenarnya nak cari nilai 2 ni kena pinjam rumus ni juga sebenarnya. Mama Z tengok sini tadi tu. Kalau ikutkan sama je. Sama ada masa exam awak dapat idea nombor 1 ataupun awak dapat idea nombor 2. Kita tak tahu nasib masing-masing lah nanti. Kalau dapat macam nombor 2 terus, alhamdulillah. Kalau tak dapat nak buat macam mana kan? Okey. Ada apa-apa lagi tak nak tanya bab 3? Sebab bab 3 soalannya keluar 5 saja. Yang kita buat latihan ni dah lebih pada 12 soalan dah ni. Awak nak ke ni handout ni? Boleh. Boleh tak? Oh, boleh deh. Okey. So, kalau dah okey, kita habiskan kelas awal lah nanti. Sekejap saya export sekejap. Yang ni senang saya guna, yang ini senang. Yang itu saya tak biasa. Bila buat sebenarnya ada je, cotek je. Okey, so nak simpan kat mana ni? Sekejap nak simpan kat mana pun masalah Mama Z ni. Okey, nanti Mama Z share. Okey, so kalau tak ada, kita jumpa hari Ahad pula boleh?
Boleh. Boleh. Mama. Okey, sekian. Terima kasih.